Sekarang awak dah nampak dah depan dan juga awak nampak skrin ni. Saya masuk balik join traffic. Saya resume balik 50 km sejam. 50 km sejam, awak tengok dia interact macam ni. So, sekarang ni traffic heavy ni masuk jalan Tengku Abdul Rahman pada jalan Raja Laut. So memang traffic heavy dengan ada orang tukar lorong semua, berhenti tepi jalan. Kita kena lakukan pelbagai pergerakan lah untuk melepasi situasi trafik kita ni. Jadi remember, kaki sentiasa ready dekat dengan brake. Okay, dia dah berhenti. Sekarang dia tunggu waiting lah. Dia akan tunggu. Bila kita bergerak balik, kita tekan resume. Resume masuk tolak ni ke atas. Jadi kita tengok butang kat sini, dia ada macam beberapa fungsi lah. Yang lim ni jadi speed limiter. Yang ni ialah cruise control. Speed limiter ni fungsi dia ialah dia hadkan kelajuan kita lah. Nama pun speed limiter kan. Jadi kita control throttle. Ni untuk orang yang tak nak pakai cruise control tapi dia takut terlajak speed limit. So bila masuk lebuh raya boleh letak 120 atau 119 dan kita bawa macam biasa. Kadang-kadang kita terlupa, kita tertekan pun. Pasal bila kita bawa tu kadang-kadang kita tak perhatikan speedometer kan. Kita tengok depan je, kita assume kita punya kelajuan yang selesa. Dan kadang-kadang terlebih pada 120 tu yang kadang-kadang kita guna speed trap. So setengah orang dia tak nak pakai adaptive cruise control, dia nak bawa sendiri. So dia letak speed limiter je untuk kawal kelajuan tu. Saya suka pakai adaptive cruise control terus. Mungkin pasal ni kerja saya saya seorang yang menguji kereta. So saya dah biasa, saya rasa selesa. Dan juga saya nak uji lah, saya nak tengok mana yang berfungsi. So ini hari ni kita nak cerita sikit tentang pengalaman saya bawa adaptive cruise control untuk Proton X50 ni, which is yang saya rasa berbeza sikit dengan X70 punya. Saya pun tak tahu, saya nak kena minta lagi sekali X70 itu nak tengok balik sama ada berbeza atau tidak. Yang ni tapi saya rasa macam dia punya pecutan lampu dah hijau, pecutan ni lambat sikit Saya tengok ni, dia dah pecut dengan kereta peluri depan ni. Dia buka jarak sikit. Saya dah maintain satu bar je Saya dah buka jarak sikit. Sekarang saya jaga steering lah. Saya duduk kat lorong belah kanan ni pasal nanti kat depan sana saya nak masuk ke kanan So dia ikut kenderaan depan. Nanti awak tengok dia punya braking macam mana, sama ada awak rasa ini selesa ataupun tidak. Sekarang saya tak pegang tight steering pun dia boleh kawal sekarang kalau nak. Dia boleh kawal steering, dia ikut lorong. Sekarang dia pecut, saya fan depan tu pecut, dia fan depan ni masuk kanan. Tengok cara dia brake macam mana. Okey, terkawal. Saya tekan balik minyak sikit tadi tu nak bagi dia cepat bantu dia pecut. Dan kadang-kadang dia lambat pecut dan takut trafik belakang marah. So saya tukar lorong. So ada kenderaan parking di tepi jalan tu. So kita ikut belakang pickup truck ni pula. Dengan lorong ni ke kanan. Okay, sekarang ni isu lah bila truck ni tinggalkan lorong kita. Sekarang dia nak kena tangkap trafik depan tu. Sekarang dia tak nampak, dia baru nampak trafik depan. So bila dia nampak trafik depan ni, motor-motor ni semua ni, itu risiko tu kalau dia tak nampak. Tapi dia ni dah nampak, dia brake. So awak tengok brake dia, kadang brake dia macam mana. Okey. Kadang-kadang dia lambat brake so jadi macam ngeri sikit. Tapi ni nampaknya dia punya keadaan dia okey. Dalam bandar dia okey. Mungkin ada transitional speed lah, maybe 60-70 tu dia tend to brake lebih lambat. Pasal semalam bila saya bawa dekat area Morik, Banting sana tu, dia ada keadaan di mana dia brake lambat bila kereta depan berhenti. So dia punya cara dia operasi dia menggunakan radar. Jadi radar tu tengok kat kadar membrake depan tu. Mungkin orang tu mula-mula brake perlahan, lepas tu dia brake kuat kan. Macam kita pun biasa bawa macam tu, kita brake sikit, lepas tu kita makin kuat, kita kurangkan balik. So dia ni ikut yang depan tu lah, dia tengok. Tu kadang-kadang orang depan tu dah last minute baru dia nak brake. So mungkin lah yang ini juga dia jadi last minute dia brake. So saya pun tak pasti sama ada itu ialah disebabkan dia punya reaksi dengan kepada trafik ataupun apa. Ni tengok ni, motor ni masuk celah ni. Ni semua benda-benda yang kita kena perhatikan lah. Selalunya motor dia nampak ni, dia kekalkan jarak dengan motor tersebut. Ini kita nak masuk ke kanan. Dalam selekoh dia kadang-kadang dia confuse. Kadang-kadang kita tengok tapi bila steering angle tu terlalu besar, dia tak akan pecut kuat. Dia akan pecut dia relax je. Tadi kan steering angle besar kan, dia tak pecut kuat. Sekarang dia tengok dia bawa, dia nampak. Ni yang saya ngeri benda macam ni Traffic light ni kadang saya tengok ada brake dia. Ni
kadar brake dia agak last minute jugalah pada saya, agak kuat last minute. Tapi sebagai pemandu kadang-kadang kita rasa risau pasal mungkin itu bukan cara kita memandu, tapi mungkin kepada penumpang dia rasa lebih selesa pasal positif. Kadang-kadang bila braking tu terlalu lembut, dia orang tak rasa, dia orang rasa lebih risau, dia orang prefer positive braking. So saya rasa mungkin sebab itulah kenapa Proton ataupun Geely reka bentuk sistem ni, algoritma dia untuk menghasilkan braking yang force yang lebih positif. That means lebih berasa lah. Jadi kita akan masuk ke Jalan Parlimen, nak cari trafik lagi, nak bagi awak tengok macam mana cara dia berinteraksi lah dengan trafik luar. Ada trafik jam cantik. Kita masih lagi kekal dekat 50 km sejam untuk adaptive cruise control. So dalam keadaan traffic jam inilah di mana level 2 ni sangat-sangat berguna lah. Jadi level 2 ni maksudnya kereta tu basically dia boleh kawal lah kelajuan dengan kereta depan, dia boleh ikut. Cuma kita kena pegang steering lah, kita tak boleh lepaskan tanggungjawab. Kita masih lagi bertanggungjawab kat atas sistem ni. Tetapi mulai tahun depan Honda akan menawarkan level 3 dia panggil traffic jam pilot, di mana kita boleh lepas steering, tak payah bertanggungjawab lagi lah pada kenderaan tu semasa dia berfungsi, dan kenderaan tu dia ada sistem untuk menyerahkan balik tanggungjawab kepada kita. So maksudnya bila dia berfungsi, dialah yang bertanggungjawab. Cuma dia tak boleh tukar lorong, tak silap saya. Setengah kereta dah boleh tukar lorong sendiri. Okay, sekarang kita dah masuk lorong yang kita nak, dan saya dah tak ada hal lagi dah. Kereta bergerak mengesok-ngesok pun tak apa. Awak boleh tengok sekarang dalam kereta depan tu, dia dah buka jarak sikit. Bila dia buka jarak ni, kadang-kadang orang menjerit masuk walaupun saya dah letak ni satu bar je. Tapi selesa jugalah. Kalau dekat sangat pun kita risau, takut dia brake tak sempat brake. Ni lampu depan dah menyala merah, tapi dia masih belum brake sehingga lebih dekat lagi. So kat situ mungkin berbeza lah, pasal kita bila kita nampak lampu merah je, kaki kita dah kat brake, dan mungkin kita brake sikit, tapi dia tak, dia tunggu sikit lagi baru dia nak brake. Itu yang saya rasa lah, mungkin sebenarnya dia ni, tapi kita tak rasa. Okay, ni dah kelajuan dah melebihi 50 had kita tadi, jadi saya naikkan ke 80 lah. Sini kelajuan 80, saya naik ke 90. Ya, saya biarkan ni. Memang kita still kena tumpukan perhatian kepada jalan raya bila menggunakan adaptive cruise control, tapi apa yang mengurangkan penat kita ialah kita tak perlu menggunakan fine motor control yang banyak lah untuk throttle dan juga brake. Dan apabila dia ada lane tracking, ia juga mengurangkan stres kita dengan steering. Pasal kita pegang steering ni, kita nampak dia ditarik. Maksudnya saya lepas ni pun dia tarik, nampak dia control, dia boleh ikut selekoh ni. Sebenarnya saya tak perlu risau-risau sangat. Ni tiba-tiba auxiliary view system failure dia punya side. Apa dia panggil, blind spot monitoring dia dah fail pula. Dia macam tak function. Nampak lampu tu menyala. So ni kita akan terus mencari traffic jam. Okey dah, okey balik dah. Dia confuse ada tembok tu mungkin. Masuk Block U ni, dia selekoh, kereta depan dah brake. Dia start brake. Sekarang dia start brake. Saya akan kekal kat lorong ni. Kita akan U-turn dekat dulu roundabout Edinburgh. Sekarang yang dekat depan Dewan Bahasa tu, dan kita akan balik melalui jam ni lah. Kita nak tengok kunci dia. Sebenarnya saya berasa lah dia tarik steering tu. Bila dia tarik steering tu dan lawan dengan tangan saya, mungkin dia nak line yang berbeza sedikit daripada
the line yang saya nak, which is fine. But ini baguslah pasal dia membuatkan kita yakin sistem tu berfungsi lah. Mula-mula mungkin akan rasa stres lah bila bawa tu, pasal kita tak pasti lagi kita belum yakin dengan dia. Dia macam mana tau, basically dia macam kita bagi anak kita yang baru dapat lesen kan, first time dia bawa, kita duduk sebelah, habis lunyai brake sebelah kiri tu kan. Tapi bila dia dah biasa, kita tengok dia macam okey ni sebenarnya, dah tak lunyai sangatlah brake sebelah kiri tu. Yang ini saya dah ada tahap keyakinan macam saya biarkan anak saya yang dah dapat lesen, dah memandu lebih kurang 3-4 bulan, kita dah naik dengan dia beberapa kali, kita tengok macam okey lah. Untuk keadaan-keadaan macam biasa ni, kita boleh harap dia suruh bawa laju, tak harap lagi. Atas lebuh raya, kalau kereta tak banyak tu okey. Tapi kalau ada keadaan-keadaan kritikal, mungkin kita risau. Ni nampak motor dia nampak, so dia break kan untuk motor ni. So ni macam budak masih lagi P license lah. P license yang betul-betul P license tu. Tengok ni, kereta ni masuk, dia nampak, tapi agak merisaukan, so kena perhatikan. Dia kadang-kadang bila kereta tu masuk, dia tak break mengejut pasal dia tengok takut belakang ada kereta kan. So dia pelan-pelan nak kurangkan. Dan dalam keadaan tu dia tidak akan cakap terlalu dekat dengan kereta depan. Saya berharap dia nak break lah, tapi kadang dia tak break lah. So dia akan tunggu, dan dia akan kadang-kadang bila dia rasa dia dah tak boleh kawal, dia serah balik kat kita lah. Okay, kita U-turn, terus sambung kat jam ni. Okay, U-turn ni kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Kita tengok macam mana. Ni dah gap macam ni, tak boleh lah macam ni. Selalunya tak boleh lah. Tengok tengok ini dia tak boleh merge lah. Ni saya break dan masuk balik. Saya set balik, resume 90. So ada some weird gear hunting kat situ. Jadi nak merge balik dengan traffic sebelah sana Kalau biasa saya nampak ni, saya dah semak perut dah. Hari ni ada adaptive cruise, tak ada hal, duduk je, tak ada hal ni. Saya happy je duduk kat lorong tengah ni. Biarkanlah orang nak ke mana pun. Kalau ada kelapangan lorong kanan, kita akan masuk. So kita relax, tengok depan, tengok ni, tengok depan, tengok ni, tengok depan. Okay, dia nampak kita depan, okay, jalan, tak ada hal. Sekarang dia nampak line kiri kanan, lepas steering pula sikit. Tak payah lepas lah, steering tu pegang lah. Pegang, nanti dapat dia tarik. Dia centering sini. Ni nampak ni, pergerakan kecil-kecil ni, kita panggil fine motor skill ni, yang buat kita penat ni. Pergerakan halus. Ni adjust sikit, sini sikit. Bila kita biar dia, kadang-kadang dia mula melewar, macam duduk dalam tu, dia zigzag sikit. So saya tak lepas lah, saya pegang lah selalunya. Kadang-kadang dia okey, betul lama sikit dia start macam tu. But dia membantu lah, dia kekalkan dalam lorong. Keadaan tricky lah. Dia nampak ni, oh dia break betul-betul lambat. Tapi saya tengok dia nampak, saya biarkan jugalah. Tapi memang penghujung tu saya rasa gayat sikit lah. Tapi kalau awak tengok, mungkin awak tak perasan pun dia pelik. Macam mungkin nampak respon macam normal biasa tapi mungkin tu bukan respon normal saya lah. Okay, ni lagi clear. Dia gerak ke tepi. Sekarang ni dia tengah tengok kita depan, nampak ke tidak.
nampak. So dia dah slow down dan memberi. So dia punya waiting ni setengah kereta 3 saat, setengah kereta 5 saat. Yang ni kita tengok. Okay, saya kena tekan dah lebih daripada 3 saat dah. So dia dah masuk wait mode, menunggu. Mode menunggu. Ni kereta masuk selit. Okay, dia nampak tak ada hal. Dia kawal jarak. Motor menyelit semua dia perasan dia still kekalkan jarak. Tu yang ini kadang-kadang dia lambat sikit lah nak pecut, nak motor tu dah ke tepi. Dia pecut, naik ke kereta depan pula. Kena perhatikan lah, kadang-kadang motor tu masuk last minute Macam ni depan ni selalunya kita nampak ada traffic yang akan nak merge kan. So leceh, saya tukar lorong siap-siap, masuk ke sini. Akan ikut sini lah. Lorong ni kurang sikit orang menjelit, dah menjelit kat sebelah sana je. Kalau saya nak menguji sistem, saya pergi duduk sebelah sana. Tapi hari ni saya nak mandu macam biasa. Macam kita dah, inilah kereta kita dan kita biarkan dia pandu. So dalam hal ni saya rasa tahap otomasi lah disebabkan saya tak control brake dengan throttle. Saya kata 50% lah. Sebab saya masih lagi pegang steering dan kena ada buat executive punya decision lah kan. So bila nak take over daripada kereta. So 50% daripada beban stres memandu kita dah hilang lah. Itu je lah kiraan kasar saya lah kan, dari segi kiraan ya. Mata still on the road. Tak boleh tak tengok lah. So macam mana kalau awak sanggup tak gunakan sistem ni sebagai berapa peratus lah masa awak akan gunakan sistem ADAS ni, Advanced Driver Assist ni, ataupun apalah dia panggil Adaptive Cruise Control ni. Saya memang menggunakannya lebih daripada 60% masa apabila saya memandu kereta yang ada sistem ni. Saya boleh katakan saya menggunakannya 80% pada masa. Ada kalanya kalau atas lebuh raya memang hampir 100% lah. Saya biarkan aja. Ini pun tadi daripada sana sampai sini puting balik ni, awak tengok ada kejap je tadi kan saya take over, masa U-turn tu saja. Banyaklah stres ni. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Kena cuba, awak kena cuba sekali lah, barulah dapat faham. Kalau dah ada sistem kat kereta awak tu, cubalah hidupkan dia, tengoklah, rasakan macam mana. Memang jauh sangat berbeza. Sekarang ni saya tengok dekat dalam grup X70 pun dah makin ramai orang guna benda tu. Dan pesan saya tahu, dia kata dalam keadaan macam ni tak berfungsi. So dia orang dah mula cubalah. Tapi takat mana dia orang gunakan saya tak tahu. Tapi saya memang macam ni lah. Dalam bandar memang tekan lah, tidak lagi dah lah. Kalau siapa yang dah biasa guna sistem, tak mungkin lah dia nak balik kepada kereta yang tak ada benda ni. Kalau dia boleh mampu, dia akan teruskan cari kereta yang ada sistem. Dia balik nak potong masuk. Nampak tu last minute dia nampak. Tapi dia brake tu dekat jugalah kan. Saya kaki dah ready dah. Tapi so that means dia boleh nampak lah. Saya signal ke kiri, tukar lorong. Saya tukar lorong lagi satu ni, ada kenderaan di sebelah. Lampu menyala, blind spot. Okay, sudah, lorong selamat. Saya kena turunkan kelajuan pasal bila saya naik atas ni, exit ni, laluan dia berselekoh. Saya maintain dekat 60. Okey, saya rasa sini 50 lah dia punya had kelajuan dia. Lepas tu keluar balik sebelah sana, Jalan Parlimen, kita akan naikkan balik lah ke 100. Sana saya 90, pasal sana juga had laju dia lah 80 juga kot Tesla saya. So ni pun saya masih lagi tak kawal throttle. Saya gunakan ni tadi set up. So
So sekarang ni bila kita approach ni, signal siap-siap, tolak ke 90. Okay, so sekarang kita dah berada di lorong ni. Dah fine, memang ada 3 lorong di sini. So sekarang kita signal ke kanan untuk mengubah lorong. Bila saya masuk, dia dekat kan, dekat, so dia akan jauh belakang sikit. Jadi kuning kita tu kan, so biru is okay, kuning merah dekat sangat lah. Tapi pasal kereta tu sebenarnya kelajuan dia lebih pada kita tu, yang dia tak menggelabah sangat. Dia tengok pasal dia, saya rasa dia tak tengok jarak, dia tengok kadar approach speed dengan departure speed, kelajuan ataupun pecutan ke arah kita atau pecutan menjauhi kita. Kalau dia mendekati kita, dia akan lebih berhati-hati. Kalau dia menjauhi kita, dia tak kisah sangat lah. So sekarang ni kita nak tukar masuk ke lorong paling kanan sekali. Okay, 90 km sejam, tambah sikit 100. Sini 90. Kita akan perlahan sangat, kita lain akan marah. Saya hari ni punya ujian yang saya kongsikan ni menunjukkan bahawa sistem adaptive cruise control tahap 2 ni sebenarnya sudah cukup matang untuk kita gunakannya secara ekstensif, secara banyak, bagi membantu mengurangkan stres pemanduan kita. Pasal sebenarnya stres pemanduan tu saya rasa mendatangkan kesan yang sangat negatif kepada kesihatan kita lah. Dan bila kita balik kan, mungkin kita stres, kita marah-marah kat rumah ke apa kan. Jadi bila kita gunakan sistem ni sangat berbeza lah. Saya rasa tahap stres kita berkurangan banyak. Dan kita boleh ni tukar lorong ni, saya saja tengok dia okey, dia nampak, dia tetap boleh kawal, tak ada masalah. Sekarang saya nak tukar lorong lagi sekali, tunggu kereta ni lepas dulu. Tak berani saya break sendiri. Saya rasa dia nampak tapi tak berani ya. Ni Viva ni saya potong dulu, saya break, resume balik. Benda-benda macam ni lah yang kita kadang-kadang kena take over lah kan. Tak apalah, bukannya banyak sangat pun kadang-kadang ni. Daripada saya memandu ni banyak tadi kan, dekat kadang-kadang bila traffic merge, itu ya kadang-kadang yang membuatkan kita kena berhati-hati. Okay, ni nak masuk ke satu selekor yang agak tajam. Saya turunkan kembali ke 50. Pasal ni memang tajam selekor ni. Mungkin 40 kot saya turunkan. Ni 40 ni. Dah boleh tengok bila selekor tu tajam, di sini turunkan kelajuan tu sampai ke 35. Dia memang cukup cekap lah untuk tengok perbezaan. Lori ni tak tahu arah ke mana, tak tahu nak masuk ke tidak lorong kita. Jaga-jaga sikit lah. Okay, dah balik serahkan tugas ke co-pilot. Saya panggil dia co-pilot lah kan, macam co-pilot lah. Dia lepaskan, so kita pegang-pegang, tengok, perhatikan lah kan. Bukan co-pilot, kalau co-pilot dia lepas terus lah, dia buat hal kan, dia bantu terus je lah. Ini kira macam assistant lah, memang dia panggil advanced driver assist system pun, bantuan lah. Sistem bantuan pemandu canggih kan. Memang tadi ada kenderaan berhenti kat tepi, rosak ke apa saya tak tahu. Kenderaan menyelit, berjaga-jaga, berhati-hati. Banyak beza macam ni. Bila kita tak payah nak kawal throttle dengan brake, banyak beza dia. Ikut
saya dah terfikir pula, adakah mungkin kerana sistem ni sekarang ni terpaksa menggunakan brake secara autonomous lah, maksudnya dia brake sendiri. Adakah itu sebab kenapa brake tu sendiri feel dia tiba-tiba pula dia habis kat situ tadi. Siapa yang saya nak cakap kan, adakah tadi tentang brake tu ialah sama ada disebabkan kereta ni sekarang autonomous, jadi dia punya brake feel dia tu agak berbeza sikit daripada kereta yang tak autonomous. Mungkin untuk memberikan lebih power ataupun ability untuk modulate the pressure yang lebih mudah untuk sistem ni, untuk menghasilkan pemanduan yang lebih halus lah, yang lebih smooth, yang lebih licin. Itu saya punya persoalan lah. Saya rasa mungkin juga ada sesuatu di situ. Jadi awak nampak tadi, kalau ada sistem ADAS ni memang banyak mengurangkan stres, dan saya rasa ini salah satu ciri yang sangat penting. Sebab kita hidup dalam dunia yang cukup pantas dan cukup stres dah. Jadi pemanduan tidak sepatutnya menjadi satu lagi benda yang menambahkan stres kepada hidup kita. Jadi saya juga rasa ia akan membantu untuk kita menjadi pemandu yang lebih berhemah. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.